Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dengan rahmat Allah dapat kita berjumpa lagi untuk proses belajar. Pada hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Ummu Saleh. Pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah. Tajuk Allahul Azim dan Allahul Hamid. Sekali lagi, Allahul Azim dan Allahul Hamid. Dalam buku teks awak ditulis dengan tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Agung dan Mulianya Tuhanku. Rujukan buku teks muka surat 84 hingga 88. Ini contoh buku teks awak muka surat 84, buku pendidikan Islam. Sekarang kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kamu boleh menyatakan pengertian nama Allahul Azim dan Al-Hamid. Yang kedua, kamu boleh membaca dalil nakli dan ertinya dengan betul. Dan yang ketiga, kamu boleh menyatakan hukum beriman dengan Allahul Azim Al-Hamid. Sekarang, mari kita lihat apakah maksud Al-Azim. Al-Azim ialah Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung. Allah Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada satu makhluk pun yang boleh menandingi kehebatan Allah. Sekali lagi, Allah Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada satu makhluk pun yang boleh menandingi kehebatan Allah. Okey, apa contoh kehebatan Allah? Kita lihat yang ada di sekeliling kita. Contoh, kehebatan Allah menciptakan alam semula jadi, alam semesta. Kehebatan Allah mencipta pelbagai jenis bencana alam dan betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Sementara penciptaan manusia tidak dapat menandingi kehebatan ciptaan Allah. Seterusnya, apakah maksud Al-Hamid? Al-Hamid ialah Allah yang Maha Terpuji. Allah yang Maha Terpuji. Allah Maha layak terpuji kerana telah melimpahkan segala nikmat kepada semua makhluk. Allah Maha layak terpuji kerana telah melimpahkan segala nikmat kepada semua makhluk. Okey? Ini kalau kita nak puji pada orang yang beri hadiah pada kita, kita sebut dengan ucapan syukran, terima kasih atas pemberian awak. Cara kita berterima kasih dengan pemberian manusia tak sama dengan cara kita berterima kasih dengan nikmat Allah kurniakan. Dengan nikmat yang Allah kurniakan. Terlalu banyak nikmat Allah yang tak terhitung. Contoh, panca indera, panca indera kita, makanan pelbagai jenis, kesihatan kita, air, cahaya, haiwan, tumbuhan. Jadi, kalau kita bersyukur nak memuji dengan pemberian nikmat Allah, kita sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagus. Sekarang kita lihat apakah dalil yang menunjukkan Allah itu Al-Azim dan Allah Al-Hamid. Okey, dalil maksudnya sumber perundangan hukum Islam. Dalil
ataupun bukti bagi perundangan Islam ada dua. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli terdiri daripada Al-Quran dan juga hadis. Sementara dalil yang kedua adalah bersumberkan daripada akli. Akli maksudnya logik akal manusia yang sihat. Jadi kedua-dua sumber ni adalah punca kita mendapatkan dalil sesuatu hukum. Baiklah. Sekarang mari kita belajar membaca. Apakah dalil nakli yang mengatakan Allah itu Al-Azim? Allah Maha Agung. Allah Maha Agung, Al-Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekali lagi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekali lagi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Surah Al-Baqarah ayat 255. Maksudnya, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Dan dia, iaitu Allah, maha tinggi dan maha agung. Baiklah. Dalil nakli yang menunjukkan Allah Al-Hamid. Al-Hamid, Allah yang maha terpuji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Hamidum Majid. Sekali lagi. Innahu Hamidum Majid. Sekali lagi. Innahu Hamidum Majid. Surah Hud ayat 73. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Jadi ini adalah dalil menunjukkan Allah itu maha terpuji. Ada perkataan hamid dalam ayat ini. Baiklah. Sekarang mari kita lihat apakah dalil akli, dalil logik akal yang mengatakan Allah itu Al-Azim dan Al-Hamid. Allah menciptakan manusia yang mempunyai akal serta mampu mereka cipta pelbagai benda. Namun, rekaan manusia tidak dapat mengatasi kehebatan ciptaan Allah. Jadi di sini menunjukkan betapa agung, betapa hebatnya dan layaklah Allah itu dipuji. Kerana salah satu tanda Allah Maha Agung, Maha Terpuji ialah dengan penciptaan manusia yang dilengkapi dengan akal yang boleh berfikir. Yang mana akal tadi melayakkan manusia untuk mereka cipta pelbagai benda. Tapi rekaan cipta manusia ini tidak dapat mengatasi kehebatan ciptaan Allah. Itu dalil logik akal. Baiklah. Sekarang mari kita lihat apakah hukum beriman dengan Allahul Azim, Allahul Hamid. Apa hukumnya? Bagus. Hukumnya ialah wajib. Wajib, mesti. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib beriman Allah Al-Azim, Allah Al-Hamid. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Terpuji. Baiklah. Sekarang mari kita lihat hadis ni. Ini adalah hadis. Kalau boleh kita amalkanlah apa yang dianjurkan dalam hadis ini. Saya dah bacakan. Kalimatani
khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya ada dua kalimah yang ringan pada lisan. Ringan pada lisan maksudnya mudah kita sebut. Namun tetapi berat di timbangan pahalanya. Maksudnya pahalanya besar, pahalanya hebat, iaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Jadi kita amalkanlah amalkan. Kita sebut selalu. Lebih baik lebih dapat pahala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Apakah kepentingan, apakah keperluan beriman dengan Allahul Azim, Allahul Hamid? Kenapa perlu kita beriman dengan Allahul Azim, Allahul Hamid? Yang pertama, kita akan sentiasa merasai keagungan Allah. Sentiasa merasai keagungan Allah. Yang kedua, mempunyai akhlak yang mulia. Mempunyai akhlak yang mulia. Perangai kita akan jadi baik. Sebab apa? Kita orang yang beriman. Seterusnya, berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha menjadi orang yang baik. Keempat, membentuk sifat bersyukur. Membentuk sifat bersyukur. Yang kelima, merendah diri dan tidak sombong. Merendah diri dan tidak sombong. Dan yang keenam, selalu memuji Allah. Selalu memuji Allah. Itu adalah kepentingan beriman dengan Allah Al-Azim, Allahul Hamid. Okey, sekarang mari kita lihat bukti saya beriman dengan Al-Azim, Al-Hamid. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Terpuji. Apa bukti? Apa bukti kita beriman? Yang pertama, menjadi seorang Muslim yang taat. Kalau kita berusaha menjadi seorang Muslim yang taat, itu adalah bukti kita beriman dengan Allah Al-Azim, Al-Hamid. Yang kedua, sentiasa bertawakal kepada Allah. Bertawakal maksudnya berserah diri. Setelah mana kita berusaha dahulu. Berusaha dahulu, barulah kita bertawakal. Dan seterusnya, sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.